Tibalah masa yang kita nantikan sekarang bersama dalam segmen Tamu Bahasa. Seperti yang kita janjikan, hari ini kita akan mengetahui lebih berkenaan dengan keanekaragaman gaya bahasa buku kreatif dan buku bukan kreatif. Yang mahir mengenai dengan perkara ini, alhamdulillah, narasumber kita ni Fifa ya. Di sebelah kiri Fifa itu yang mulia Puan Siti Nur Rina Fauzia binti Saiman, penolong penyunting tingkat 1 bahagian perancangan buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa kata kita sapa beliau? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya hari ini kita ni dapat bersama dan pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni yang menyaksikan segmen Tamu Bahasa ini. Pastinya kita ni akan mendalami lebih sedikitlah ya berkenaan dengan keanekaragaman gaya bahasa buku kreatif dan buku bukan kreatif. Mungkin saya serahkan kepada Fifa dahulu untuk bersama dengan tetamu kita ni. Iya. Dan juga Puan, mengenai yang berhubungan dengan topik yang kita ni bawakan hari ini ya. Boleh Puan kongsikan juga mengenai apakah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam menerbitkan buku kreatif dan juga buku bukan kreatif ni Puan. Silakan. Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan, saya ingin ambil peluang untuk mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh pihak Rampai Pagi mengenai untuk tamu bahasa pada hari ini ya. Bagi menjawab soalan Afifah tadi, Dewan Bahasa dan Pustaka ini sebenarnya merupakan satu organisasi yang bertanggungjawab dalam mempromosikan bahasa dan sastra. Jadi salah satu usaha Dewan Bahasa untuk mempromosikan bahasa dan sastra itu ialah dengan menerbitkan buku. Ia sama ada buku itu berbentuk kreatif maupun bukan kreatif. Kenapa perlunya Dewan Bahasa ini menerbitkan buku kreatif? Kerana buku kreatif ini ia membolehkan penulis meluahkan ideanya secara artistik dan kreatif. Ia bukan saja memperkaya khazanah kesusastraan Melayu, tetapi juga membolehkan pembaca menikmati karya seni yang mendalam dan memberikan inspirasi. Selain itu juga Dewan Bahasa juga memberi sokongan. Dengan menerbitkan buku kreatif ini, ia akan bertindak selaku pemberi sokongan kepada penulis untuk mencipta sebuah karya kreatif dalam bahasa Melayu. Dan juga untuk mengenal pasti bakat tempatan. Jadi di sana ada satu platform untuk penulis. Sekiranya diorang menghantar karya, jadi dengan secara tidak langsung Dewan Bahasa akan dapat mengesan bakat tempatan itu. Kemudian untuk menerbitkan buku bukan kreatif, buku bukan kreatif ini sangat penting disebabkan ia isinya adalah sumber ilmu yang boleh dipercayai dan informatif. Jadi saya simpulkan menerbitkan kedua-dua jenis buku ini ia boleh memenuhi membolehkan DBP untuk memenuhi keperluan pembaca yang luas, iaitu daripada mereka yang mencari hiburan dan inspirasi menerusi buku kreatif, dan juga mereka yang memerlukan maklumat dan pengetahuan yang mendalam menerusi buku bukan kreatif. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita jauh lagi kepada tajuk kita pagi ini, keanekaragaman gaya bahasa buku kreatif dan buku bukan kreatif. Mungkin kita ni boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita ini ya. Apa dia buku kreatif, apa dia buku bukan kreatif ini? Mungkin Puan boleh menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Baik. Buku kreatif ini ia merujuk kepada karya-karya yang dicipta dengan menggunakan imajinasi, inovasi dan ekspresi untuk menyampaikan idea, cerita atau emosi. Lazimnya buku kreatif ini berfungsi untuk menghibur, menginspirasi atau merangsang pemikiran pembaca. Di sana saya paparkan, saya kongsikan sedikit apa saja buku yang terkandung dalam kategori buku kreatif. Ini cuma sebahagian, tidak semua yang dapat saya paparkan. Antaranya itu komik, puisi, buku kanak-kanak bergambar, drama, cerpen dan novel. Jadi buku kreatif ini ia biasanya melibatkan proses kreatif dalam penulisannya. Jadi pengarang akan sering menggunakan imajinasi untuk mencipta cerita-cerita, mencetuskan idenya yang unik dan mengekspresikan perasaan dan pandangan mereka melalui kata-kata, gambar atau medium seperti buku-buku yang tadi.
sifatnya buku kreatif ini ia bukan saja sekadar hiburan, ia juga memainkan peranan penting kerana ia boleh menjadi satu alat untuk merangsang pemikiran kritis, menimbulkan kesedaran sosial atau memperkukuh identiti budaya. Jadi maksudnya di sini buku kreatif itu juga berfungsi juga sebagai rekod sejarah kerana ada kalanya penulis ini menghasilkan sebuah novel itu berdasarkan berdasarkan kisah-kisah sejarah, cuma diadun kemudiannya dengan bentuk kreatif. Baik, kita lihat kembali ya buku-buku kreatif ini antaranya novel, ada cerpen dan juga puisi. Kita saksikan seketika contoh-contoh buku kreatif ini ya. Mudah-mudahan Auda dapat memberikan gambaran lah ya apa dia jenis-jenis buku kreatif tersebut. Fifah suka gemar membaca novel? Gemar. Novel Melayu ya. Novel Melayu Tentang apa tu Ale? Tentang cinta pada kebiasaannya ya. Kalau cerpen biasalah karangan-karangan cerita-cerita pendek ya yang boleh kita ikuti sendiri, dan penggemar puisi boleh juga mengikuti mana-mana ya puisi-puisi yang dikeluarkan. Kalau kita lihat lagi slide seterusnya ini antara jenis buku kreatif juga ni puan ya. Ya, ini buku kreatif. Ini contoh-contoh yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Drama, komik dan juga buku kanak-kanak bergambar. Tulis Mekar mungkin antaranya ni ya. Mekar ia dikategorikan sebagai majalah. Majalah. Okey, siap, baik. Komik dan juga drama. Baik, kita belum lagi mengetahui apa dia buku bukan kreatif ini. Mungkin boleh dijelaskan kepada penonton kita ni apa dia buku bukan kreatif. Seterusnya mengenai buku bukan kreatif, ia berlainan, ia berbeza dengan buku kreatif kerana buku bukan kreatif ini ia berfokus kepada penyampaian fakta, maklumat atau analisis. Jadi di sini ia ada maksudnya di sini buku bukan kreatif itu ia akan ada melibatkan analisis yang mendalam atau kritikan terhadap subjek tertentu. Jadi kenapa mesti ada analisis itu? Ia adalah untuk meyakinkan pembaca. Kemudian buku bukan kreatif ini ia sering digunakan sebagai sumber pembelajaran di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi. Dan buku bukan kreatif ini ia berfungsi sebagai rekod sejarah, iaitu merakam peristiwa bersejarah, pandangan dan penemuan yang penting dalam masa tertentu. Di sana saya kongsikan sedikit bentuk buku bukan kreatif, iaitu buku kritikan, buku motivasi, sejarah, buku panduan, buku biografi atau autobiografi dan buku ilmiah. Jadi saya simpulkan makna buku bukan kreatif ini ia adalah untuk menyampaikan fakta, maklumat atau analisis dengan jelas dan tepat kepada pembaca. Jadi ia berperanan sebagai sumber pengetahuan yang penting untuk membantu dalam pembelajaran dan memberikan panduan dalam pelbagai aspek kehidupan. Ini adalah contoh-contoh buku terbitan bukan kreatif dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga ini Puan, buku tentang sejarah, kritikan dan juga panduan. Ya. Jadi yang buku-buku yang dipamerkan ini adalah penulis tempatan ni Puan? Kebanyakannya adalah penulis tempatan. Okey, baik, alhamdulillah ya. Kita ni sudah pun mengetahui sebentar tadi apakah yang membezakan buku kreatif dan juga buku bukan kreatif ni puan ya. Bagaimana pula berbalik kepada tajuk kita ni ya. Gaya bahasa bagi buku kreatif dan buku bukan kreatif. Baik. Di sini saya merujuk gaya bahasa itu merujuk kepada cara penulis menggunakan kata-kata, kalimat dan struktur untuk menyampaikan pesan atau cerita. Ia tidak hanya mencakup pemilihan kata yang tepat, tetapi juga melibatkan penggunaan gaya peribadi penulis. Dan seterusnya dalam dunia penerbitan ini, gaya bahasa yang digunakan haruslah disesuaikan dengan jenis atau kategori buku yang dihasilkan. Jadi maknanya di sini walaupun ada pembahagian buku kreatif dan ada buku bukan kreatif, tapi untuk setiap kategori bentuk buku itu ia berbeza gaya bahasanya. Okay, misalnya seperti dalam gaya bahasa buku kreatif, saya ambil contoh
novel dan cerpen. Okey, Novel dan cerpen ini ya lebih kurang sama, cuma bezanya dari segi penyampaian ceritanya itu lebih panjang. Kalau novel ya lebih panjang, berbentuk deskriptif. Maksudnya di sini novel dan cerpen itu menggunakan cara penyampaian atau gaya bahasa yang deskriptif. Cuma novel itu terlalu secara terperinci, macam setiap gambaran sesuatu itu dihuraikan satu persatu. Kalau cerpen ia pendek dan padat. Tapi cuma gambarannya itu tidak seperinci seperti novel. Gitu. Kalau puisi, misalnya sajak ya. Kalau puisi ataupun sajak ini, ia sering kali menggunakan bahasa yang kreatif, metafora dan perumpamaan. Jadi penekanannya biasanya diberikan kepada irama, bunyi dan ritma kata-kata untuk mencipta kesan estetik dan emosi. Okay. Kemudian kalau drama, gaya bahasanya pula cenderung lebih dialogikal dan berfokus kepada interaksi antara karakter yang berdialog. Pendek kadang-kadang bahasa drama berdialog itu tidak formal lah. Ia tertakluk kepada dramanya itu. Kalau ia berkisar tentang kisah orang Brunei, kadang-kadang menggunakan dialog Brunei. Bahasa Brunei ya. Bahasa Brunei. Di sana. Okay. Kalau bagi buku kanak-kanak, jadi gaya bahasanya lebih mudah. Lebih mudah. Ia kerana untuk menarik minat pembaca kanak-kanak. Jadi kita tidak boleh menggunakan gaya bahasa yang sukar. Jadi kalau boleh sebaiknya menggunakan bahasa yang ringkas, padat dan sampai kepada pemahaman kanak-kanak. Ini cuma kadang-kadang kalau memakai gaya bahasa yang sophisticated untuk kanak-kanak, pastinya cerita ataupun apa yang ingin disampaikan menerusi buku tersebut tidak akan sampai kepada mereka ya. Tetapi itulah memang kalau kita amat-amati ya, kalau macam novel itu ia penuh deskripsi ya. Kalau kita ikuti novel tersebut dan penuh detail berbanding dengan cerpen dan sebagainya. Jadi nanti kita ingin melihat perbandingan ya, gaya buku kreatif dan juga gaya buku bukan kreatif ini ya. Tetapi sebelum itu kita ada video yang disediakan. Jadi apa kata kita berehat seketika untuk menyaksikan bersama video ini, kembali selepas itu nanti. Ya, alhamdulillah ya, kita kembali lagi di segmen Tamu Bahasa dengan tetamu kita yang mulia Siti Nur Rena Fauziah binti Saiman, ya, penolong penyunting tingkat 1 bahagian perancangan buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan juga tadi Puan sudah mengongsikan membincangkan mengenai gaya bahasa bagi buku kreatif. Jadi bagaimana pula dengan gaya bahasa bagi buku yang bukan kreatif tu Puan? Okey. Baik, bagi gaya bahasa buku bukan kreatif, saya sentuh dahulu untuk buku ilmiah atau bukan kreatif yang lainnya. Biasanya kalau buku ilmiah ini, ia gaya bahasanya rasional dan terperinci dengan disokong beberapa analisis, misalnya dengan memberikan fakta atau bukti-bukti yang kukuh bagi meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap kredibiliti buku. Contohnya, biasanya akan dilampirkan hasil daripada temu bual, ada rincian table, macam itulah. Kalau buku motivasi, ia memerlukan gaya bahasa yang dapat menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca. Penggunaan bahasanya ia seringkali bersemangat.
nama jual buku motivasi kan. Jadi kemudian ceritanya akan diberikan contoh cerita yang memberi inspiratif serta nasihat-nasihat yang praktikal yang dapat memberi kesan yang positif kepada pembaca. Contohnya tadi ada saya paparkan buku daripada penulis tempatan kita ni, Ali Yusri, itu salah satu contoh buku motivasi. Okay, kemudian kalau buku autobiografi, gaya bahasanya seringkali cenderung bersifat peribadi. Ya, kerana di dalamnya itu penulis akan menceritakan pengalaman hidupnya dari sudut pandang peribadi dengan penggunaan kata ganti diri seperti saya atau aku. Jadi dalam arti kata, gaya bahasanya ini sering bersifat langsung dan jujur, yang seringkali dipenuhi dengan emosi seperti kesedihan, kebahagiaan, kekecewaan ataupun keberanian dan seumpamanya. Buku yang dijadikan contoh di sini kalau kita lihat 1000 Liku ke Menara Gading. Itu buku yang dihasilkan sendiri oleh penulisnya. Macam secara langsung ya, beliau yang menulis buku biografi tersebut pastinya akan memberikan kesan ya kepada pembacanya. Antara buku bukan kreatif lagi kalau kita lihat di sini sejarah, kritikan dan juga panduan ni puan ya. Baik, masa kita sebenarnya singkat sahaja ni, hanya tinggal beberapa minit sahaja lagi. Jadi untuk menutup ya ruangan tamu bahasa kita pagi ini, Fifa. Kita ni tanyakan kepada tetamu kita ini apa yang dapat disimpulkan dan mungkin puan boleh berkongsi sedikit ya. Untuk penerbitan buku kreatif dan buku bukan kreatif ini, adakah ia terbuka untuk orang ramai atau hanya untuk penulis tertentu sahaja? Okay, baiklah, terima kasih. Mengenai penerbitan buku ini, sebenarnya Dewan Bahasa membukakan kepada orang ramai. Ia tidak terhad kepada warga negara tetapi juga penduduk tempatan. Jadi di sini saya mewakili Dewan Bahasa mengalung-alungkan orang ramai untuk menghantar karya bis kita ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan caranya tadi seperti yang dipaparkan pada yang saya kongsikan melalui video pendek tadi. Dan sekiranya ada persoalan, bolehlah menghubungi kami Dewan Bahasa dan Pustaka, sama ada melalui paling mudah ialah melalui Instagram, iaitu DBP Brunei. Baik, alhamdulillah ya. Jadi insyaAllah ada kesempatan nanti kita akan cuba untuk memberikan lagi ya kepada penonton-penonton kita ni. Mudah-mudahan semakin ramailah penyertaan dan juga partisipasi daripada mereka untuk menerbitkan buku kreatif maupun buku bukan kreatif ini tadi ya. Apapun Ribuan, terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Siti Norina Fauzia binti Saiman, penolong penyunting tingkat 1 bahagian perancangan buku Dewan Bahasa dan Pustaka yang telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini dalam segmen tamu bahasa kali ini, keanekaragaman gaya bahasa buku kreatif dan buku bukan kreatif. InsyaAllah jika ada kesempatan kita ini akan bersama lagi di lain waktu, mungkin dengan perkongsian yang lain pula ya. Selamat menjalani ibadah puasa kita ucapkan dan selamat menyambut kedatangan bulan Syawal nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.